Saya baru balik daripada Pulau Pangku. 5 agihan tempat untuk asnaf dengan rumah-rumah Allah. Saya pelik, muslimat dirahmati Allah, dalam kempen yang sekejapan, semalam kita agihkan RM15,000. Kan? Kita sebut mana datang duit ni. Kerana bila orang faham. Saya sembang dengan Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Zakaria, mudir Pondok Al-Abrar semalam di Manjung. Saya sebutkan, Ustaz, Masya Allah, saya sembang dengan Ustazah tadi, tak ada satu benda pun yang terbina daripada madrasah ni bukan dari harta wakaf. Termasuklah setiap kipas yang berpusing, tiang ni daripada tak ada apa, Ustazah, semua harta wakaf. Patut Nabi SAW suruh hidupkan ni. Bab wakaf ni, kita orang Islam akan naik, akan maju. Masya Allah, bangunan begini indah, semua harta wakaf, Ustazah. Ya, harta wakaf. Bermula daripada rumah kecil je dulu kami, untuk membina anak-anak hafizul Quran. Jadi kita sebut, Masya Allah, kalaulah semua orang Islam berjiwa macam ni, kaya raya kita muslimat dirahmati Allah. Dan ternyata janji Nabi SAW, lagi kita memberi untuk agama Allah, bukan kita tengok dekat akaun bank kita nanti, terus up 10%. Tak ada. Kita jangan kata-kata bagi 1 dibalas 10. Tadi bagi RM1 kat Masjid Ibn Abbas, tak ada pun tengah hari jadi RM10. Pening accountant semua bank muslimat kalau jadi macam tu. Kalau tak nampak dalam kita punya bank, statement kita keluar tak nampak 10 kali ganda, Allah akan datangkan 10 kali ganda tu dengan macam-macam cara. Sebab tu orang terasa lazat, lagi bersedekah lagi lazat, lagi hadir majlis ilmu lagi lazat. Jadi selagi belum lazat, paksa inilah mujahadah, yakni jihad melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan bila kita dah faham sampai habis topik yang keempat ni, muslimat dirahmati Allah, datang je kesukaran dalam nak buat baik, kita boleh pujuk hati kita. Ya Rab, memang air mata yang tumpah hari ni. Ya Allah, rupanya yang makin jauh dengan kita bila kita nak jadi orang baik, orang dulu yang rapat-rapat dengan kita. Sedihnya, Ya Allah. Ya Allah, rupanya dulu yang bermusuh dengan kita makin dekat. Kita terpaksa memaafkan apa yang dia pernah buat pada kita dulu. Muslimat dirahmati Allah. Ini satu jihad. Bukan mudah. Sebab tu semalam saya belajar satu perkara. Saya masuk dalam Facebook saya. Al-Fadhil Ustaz Ibrahim sebutkan apa? Ada satu pepatah Arab, dia kata bila orang sudah mula sempurna, mula kelihatan kekurangannya. Jadi ramai orang yang fikir, apa benda ya? Bila dah mula sempurna, terserlahlah kekurangannya. Ternyata memang tak ada manusia ini yang boleh sempurna. Sebab yang sempurna, yang maksum hanyalah Nabi SAW. Yang maha sempurna adalah Allah. Kita jangan pernah berangan-angan untuk jadi manusia yang paling sempurna. Muslimat pasti akan ada kecacatan. Kita paling khawatir sudah berada di atas satu tahta, kita nampak sangat sempurna, banyak dayang-dayang yang mengelilingi kita. Kalau sekarang ni kita fikir staff saja ada berapa orang. Hebat dah kita. Rupa-rupanya mula terserlah ketidaksempurnaan. Kita takut dalam dia berada di atas tu sudah menafikan orang bawah. Dia terlupa dulu untuk mendaki ke atas, dia juga bermula dari bawah. Maka kita faham, bila kita fikir kenapa pepatah Arab ni menyatakan demikian, maka bila duduk di atas, nak buang segala penyakit-penyakit hati ni, muslimat dirahmati Allah, bukan satu kerja yang mudah. Jadi penawar bagi hati lahir daripada kitab-kitab tasawuf. Hari ini kita sambung dalam bab yang kelima, taubat dari dosa zahir dan batin. Lahirnya berdosa, batinnya berdosa. Zahirnya apa, muslimat dirahmati Allah? Kalau tangan kita buat satu perkara mengambil yang bukan hak kita, itu dosa. Tanya daripada mana datangnya? Ya Allah, dulu semalam saya dapat satu ilmu lagi, Masya Allah. Saya suka kongsi benda yang menyentap hati saya. Saya dapat ilmu dekat mana, muslimat dirahmati Allah? Duduk dekat depan kedai Mama Jamilah. Kempen lah pula kan. Hasil laut, bukan pangkus itu apa? Lumut. Duduk kat situ. Ustazah tak nak beli ke? Tak larat nak beli. Beli ikan bilis sekarang sampai habislah berabuk ikan bilis kat rumah. Duduk sajalah tengok anak-anak membeli. Kemudian keluar seorang-seorang. Ustazah, dia pun ni apalah satu kaunter saja nak bayar kan. Penatlah kita, dah tahu orang nak datang satu bah bla 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 bla. Manusia memang syok kalau bercakap, muslimat. Kita sengih je lah. Dia tokey besar, banyak cawangan, dia tahulah nak buat macam mana. Kalau tidak, tak jadi tokey besar. Kita faham macam tu je dalam kehidupan. Saya dah cakap dah kat dia tadi, Ustazah, you kalau nak maju lagi, you kena ada satu lagi cashier, satu lagi cashier. Wah, kita pula orang luar yang mengajar. Tapi yang bercakap ni tak ada satu cawangan pun lagi. Kan?
Nak bisnes apa, kuih tepi jalan pun asyik tak jadi je ustazah. Orang tu dah banyak dah cawangan. Macam itulah kita muslimat. Seorang lagi datang, saya pun dah bagi tahu kat ujung situ patut ada cashier lagi satu. Ustazah sengih je lah. Datang seorang hamba Allah, pun tokek besar juga, dah habis dah berbelanja. Saya dengar tadi ustazah masa tengah beratur, orang-orang ni cakap, pergilah pasang satu cashier lagi. Saya pun senyum je. Akak senyum kat dalam, saya senyum kat luar. Saya cakap dia macam tu. Kerana apa ustazah? Saya meniaga dah 20 tahun. Restoran, kedai makan. Kita bagi cashier ni ustazah dekat orang yang paling kita percaya. Tapi masih lagi. Saya kata meniaga kalau hari ni modal saya 1,000, paling kurang mesti dapat masuk 1,500. Muslimat. Bodoh-bodoh pun 1,200 dia kata. Itu nama meniaga. Tapi kalau dapat 1,000, ya Allah, penat lelah kita ni nak dibayar dengan apa? Ni logik orang meniaga. Yang sedihnya bila kita jaga dapat 1,500 tu. Tapi bila orang lain jaga 900, 800, nak balik modal pun payah. Kenapa bila kita jaga ada duit tu, bila orang lain jaga tak ada? Dia sebut lagi, ni bukan orang yang jaga ustazah, anak menantu sendiri pun kadang-kadang tak jadi. Tapi bila kita jaga, jadi pula dengan harga yang sama. Kemana duit tu? Jadi kita takkan berjaya kalau kita tak percaya pada orang. Kita nak jaga seorang-seorang mustahil, kita banyak kerja lain lagi. Jadi saya serahkan urusan perniagaan saya ni kepada Allah. Percayalah orang yang nak jaga bahagian duit ni. Jadi bila sekali-sekala masa bayar gaji, kita hin macam tu sajalah. Kalaulah kamu gunakan duit yang halal, mudahlah urusan hidup kamu. Tapi kalau kamu gunakan walau sedikit daripada sumber yang tidak halal, akan susahlah. Saya nampak berbelas staf ni. Yang satu kejap belum tengah bulan dah minta gaji, bla 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 ni. Yang makin susah hidupnya, yang makin banyak selewengnya muslimat. Masya Allah, saya belajar daripada seorang kawan saya. Dia kata dia bagi satu cashier, minta maaf sebut, kepada seorang warga Indonesia. Dia sebut kan, yang bagus, bagus. Ustazah yang tak bagus. Dia berbelas tahun kerja, memang bagus. Dia kata bagus di mata bos dia. Tapi dah habis kerja berbelas tahun, balik ke Indonesia dapat banner satu banglo besar. Muslimat. Jadi bila dia dah berhenti, kawan-kawan dia dikirimi gambar sekarang ni rumah dia. Kawan-kawan dia tak tahulah batu api, tukang cucuk ke apa, hantar dekat bos. Bos, ini rumah dekat kampung hasil daripada sikit-sikit diambil duit bos masa jadi cashier dulu. Dia percaya muslimat dekat tu mustahil. Tapi hati dah mula ragu-ragu. Kawan tu tak kerja dah balik kampung. Lalu dia minta dengan Allah. Dia meniti masjid surau, tolong buatkan solat hajat setiap malam Jumaat. Tunjukkan ya Allah seandainya perkara ni betul. Meremang bulu roma dengar ni muslimat, kisah benar. Hangus terbakar rumah tu habis. Hangus habis terbakar rumah tu. Datang balik Malaysia, melutut dengan orang ni nak kerja balik. Sebab dia tahu bos dia percaya kat dia. Lalu dia tak terima dah kerja. Dia kata apa? Kalau benda yang selama kau kerja dengan aku ni buat benda betul, Allah takkan bakar rumah, takkan hanguskan macam tu. Barulah mengaku segala muslimat. Saya kata, sentap sungguh ni. Barulah kita check diri kita. Pernah tak kita seleweng duit bos kita? Muslimat. Sebab kita takut dekat dunia lagi Allah dah tunjuk. Maka bertaubatlah kita daripada dosa yang tadi kita tak mengambil hak kita. Kan gaji dah cukup. Kalau tak cukup, ada masalah apa-apa, dia kata sebagai majikan kerja dah berbelas tahun, mustahil dia tak tolong. Jangan mencuri. Jadi muslimat dirahmati Allah, minta lagi kerja, dia tak layan dah. Menangislah dia atas dosanya. Rumah pun dah terbakar, mak adik-beradiknya dah tak ada rumah tempat tinggal, muslimat dirahmati Allah. Dia kata kisah benar ni ustazah. Jadi bila berlaku pada kawan saya, benda yang macam ni je saya cerita pada staf saya. Dan saya percaya dia takkan meniaga selama 20 tahun, muslimat dirahmati Allah, tidak berjaya sampai sekarang ni kalau dia tidak meletakkan kepercayaan kepada orang lain. Macam mana orang nak percaya saya kalau saya tak percaya orang lain? Jadi makna muslimat bukan mudah. Ikutkan kita nak buat sendiri semua. Tetapi muslimat dirahmati Allah, tak ada kejayaan kalau tak dilakukan secara berjamaah.